Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, ini Teacher Yuhaida. Ini adalah slot QA bersama Teacher Yuhaida, di mana saya cuba menjawab soalan-soalan yang diberikan kepada student kepada saya. Dan kali ini adalah soalan daripada Clarice Jane dari Kuching, Sarawak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kita. Maka dalam sesi anda tanya, Teacher Yuhaida jawab. Kali ini Teacher menjawab yang diminta soalan kebat dari Clarice Jane dari Kuching, Sarawak. Okey, baik. Sedikit pengenalan tentang Teacher. Teacher Yuhaida Yusof dari Teacher mendapat pendidikan Bachelor of Business Administration from Western Illinois University, USA. Memiliki sarjana multimedia dan pendidikan dari UPSI, sudah mengajar 27 tahun dari 1994 hingga kini, dan sekarang ni Teacher currently I'm teaching at Taman Desa Sarawak, mengajar ekonomi SPM di Akademi YouTuber setiap Sabtu 8 malam. Anda search saja Yuhaida BTP di YouTube, anda akan jumpa channel Teacher, dan Teacher asal Jitra Kedah. And by the way, I am also teaching English. I'm also an English teacher, tapi untuk YouTube Teacher fokuskan kepada ekonomi. Okey, ini ada soalan yang ditanya oleh Clarice dari Kuching, Sarawak. Okey, dia menanya tentang soalan 1 dan dia minta Teacher jawab soalan 1A. Jelaskan 4 rasional kerajaan setuan membina barang di atas. So, Teacher type semula soalan tadi. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan kerajaan sebagai pengeluar. Kerajaan membina sekolah sama ada di bandar atau luar bandar untuk meningkatkan tahap pendidikan dalam masyarakat tempatan. Okey, A. Jelaskan 4 rasional kerajaan persekutuan membina barang di atas 9 markah. So, soalan A itu adalah soalan kebat kerana markahnya yang paling tinggi. Dan Clarice minta Teacher jelaskan macam mana nak jawab soalan kebat. So, Teacher tidak akan sentuh jawapan B dan C dalam video ini. Okey, sebelum tu kita go through dulu rubrik soalan kebat tahap 1, 0 hingga 3 markah. Murid hanya menyerahkan fakta ringkas saja tanpa penerangan lanjut. Tahap 2, 4 hingga 6 markah. Murid dapat menghuraikan setiap fakta dengan lebih jelas mempergunakan contoh yang sesuai. Dan tahap 3, 7 hingga 9 markah. Murid dapat menghuraikan setiap fakta secara mendalam. Murid dapat menghurai, menganalisis kesan positif dan negatif. Dua sisi itu kan, positif negatif yang mungkin timbul. Murid juga boleh mengemukakan kesimpulan atau penambahbaikan. Okay, ini ada Teacher ambil daripada Majlis Pengetua Sekolah Menengah Pulau Pinang 2019. Ada lagi panduan rubrik yang lain, tapi ini salah satunya. Okey, baik. Ini adalah teknik menjawab soalan kebat yang Teacher buat sendiri, dan Teacher sudah buat kajian tindakan, sudah test pada murid Teacher, dan dia dapati sangat berkesan. Daripada 0 markah boleh naik tahap 2 dan juga tahap 3. Okey, so dia ialah 1 husband 5 wife KC. 1 husband 5 wife. Yes, supaya senang kita ingat, sebab dia catchy sikit kan. Okey, 1 husband 5 wife KC bagi pada 2. Yang pertama ialah 1H5W. So the H is how, bagaimana, and the 5 W's are what, apa, who, siapa, when, bila, why, mengapa, dan where, di mana. Okey, ini akan memberi kita tahap 1 dan tahap 2. Tapi kalau kita nak naik tahap 3, kita kena pakai KC. Okey, apa itu KC? K ialah pertama ialah kata kerja. Kita kena pasti apakah kata kerja dia. Kemudian kata kunci. Okay, kata kerja memberi kita gambaran macam mana kita nak jawab soalan tu, dan kata kunci memastikan bahawa kita menjawab soalan, kita tidak terkeluar topik. Jangan nanti kita lain yang ditanya, lain kita jawab. Okey, kemudian K yang kedua ialah kesan, dan kita kena beri kesan positif atau negatif. Dengan lain perkataan, kita cuba bagi jawapan kita dua sisi. Okey, dan C yang pertama ialah contoh. Kalau boleh kita bagi contoh isu-isu semasa. Jadi murid yang belajar ekonomi memang kena selalu tengok berita. Dan C yang kedua ialah cadangan atau penambahbaikan. Kalau nak naik tahap 3,
Memang anda kena berupaya memberi cadangan. Okey, so kita tengok seterusnya. Okey, soalan tadi ialah jelaskan 4 rasional kerajaan persetujuan membina barang di atas 9 markah. Sepatutnya dia soalan ni tak boleh guna kata kerja jelaskan. Okay, dia sepatutnya terangkan bolehlah, tapi bila kita kata terangkan 4 rasional pun soalan itu tidak bagus, kerana soalan kebat tidak pernah tanya berapa-berapa, bagi 4 ke bagi 2 itu adalah soalan dalam bahagian A, soalan struktur. Tu boleh tanya berapa. Soalan kebat dia tak akan tanya berapa, sebab kebat ni bergantung kepada kematangan murid untuk menjawab. Okey, so teacher tunjukkan contoh soalan yang menggunakan kata kerja jelaskan. Okey, jelaskan konsep faedah sosial. Okey, bila soalan jelaskan, dia dah ada fakta. Apa fakta di sini? Faedah sosial. So anda cuma bagi huraian. Fakta tak payah bagi sebab fakta dah ada dalam soalan. So itu bila itu cara mengguna perkataan ataupun kata kerja jelaskan. So soalan ini perlu diperbaiki. Okey, so teacher tukar soalan ni kepada format yang lebih kepada bentuk SPM, the real SPM format. Okey, kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. Ini baru kebat 9 markah. Okey, so macam mana kita nak jawab ni? Sebelum tu teacher nak highlight bahawa soalan ini adalah dia dah sebut kat situ tentang peranan kerajaan. So kita kena peka dengan peranan kerajaan ya. Okey, baik. Ini adalah peta minda tentang peranan kerajaan. Ini memang setiap tahun teacher akan tunjuk ni dulu sebelum mengajar. Bila mula mengajar tingkatan 5, so that student nampak the overall picture. Bila overall picture barulah murid boleh faham bila belajar pasal mencapai objektif makroekonomi di mana tempat dia dalam peranan kerajaan. Belajar dan seterusnya. Baik, peranan kerajaan ada 3 main yang besar. Yang pertama ialah kerajaan sebagai majikan dan pengeluar. Kedua, objektif kerajaan ialah mencapai objektif makroekonomi negara. Ketiga ialah mengawas selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Kita pergi balik yang pertama, kerajaan sebagai majikan. Kerajaan adalah majikan terbesar dan terpenting di Malaysia. Kerajaan mengeluarkan 2 jenis barang, iaitu barang awam dan barang sosial. Okey, ada 4 pula. Untuk peranan yang kedua, mencapai objektif makroekonomi negara, ada 4 objektif makroekonomi negara. Yang pertama, kestabilan harga. Kedua, kestabilan imbangan pembayaran. Ketiga, guna tenaga penuh. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Okey, peranan kerajaan ketiga iaitu mengawas selia. Ada 2 benda yang kerajaan kena kawal selia. Pertama ialah pengeluar. Kedua ialah externality negatif. Okey, ada 3 alat yang kerajaan gunakan untuk mengawas selia, iaitu menggunakan undang-undang dan peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua menggunakan cukai, dan yang ketiga ialah subsidi. So this is the overall picture ya, untuk memahamkan tentang peranan kerajaan. Okey, balik kepada soalan tadi. Kerajaan berpendapat bantuan di atas perlu diteruskan. Kemukakan hujah anda. So ini contoh jawapan ya. Bila kita kata soalan kebat, dia bukannya ada satu jawapan, dia ada banyak cara kita boleh jawab, tapi jawapan itu mestilah tepat. Okey, kita tengok contoh jawapan ini. Kerajaan patut meneruskan bantuan di atas kerana beberapa sebab. Pertama adalah peranan kerajaan untuk membekalkan barang awam. Mesti kat sini dia highlight tentang peranan kerajaan, iaitu sekolah, untuk memaksimumkan kesejahteraan rakyat. Okey, sedikit masalah kesilapan ejaan, tak apa. Sama ada di bandar atau di luar bandar, sekolah adalah medium untuk kerajaan membekalkan barang sosial, iaitu pendidikan kepada rakyat jelata. Dengan pendidikan, rakyat akan memperoleh kemahiran yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan suatu hari nanti. Okey, pendidikan juga akan menjadikan rakyat Malaysia pekerja atau buruh yang mahir, yang mampu memperoleh pendapatan atau gaji yang lumayan. Ini akan meningkatkan kuasa beli rakyat. Rakyat akan berupaya memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Semua ini akan menaikkan taraf hidup rakyat.
Okey, pendidikan juga akan meningkatkan produktiviti pekerja Malaysia. So kat sini kita ambil satu lagi isu, satu lagi point iaitu produktiviti. Dan kita terangkan dengan lengkap, dengan lanjut ya. Okey, ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan KDNK akan meningkat. Okey, ini akan membantu mencapai objektif makroekonomi negara. Kita kaitkan ya. Iaitu guna tenaga penuh. Ini boleh dicapai jika peratus pengangguran adalah di bawah 4%. Okey, perenggan pertama, kedua dan ketiga melayakkan jawapan murid ini untuk mendapat tahap 2. Dia ada point dan dia ada penerangan lanjut, tetapi tak sampai lagi tahap 3 sebab dia tak ada 2 sisi. Jawapan yang nak naik ke tahap 3 mesti ada 2 sisi. So, perenggan terakhir melayakkan dia untuk naik ke tahap ketiga. Namun, hasil kerajaan adalah terhad. Kan kita semua menghadapi masalah ekonomi, boleh tulis. Namun, hasil kerajaan adalah terhad. Okay, kerajaan harus menimbangkan cadangan agar pihak swasta digalakkan untuk membina sekolah-sekolah swasta bagi rakyat yang berkemampuan mengikut agihan pendapatan. Perkataan agihan pendapatan, terutamanya di bandar-bandar. Dengan ini, kerajaan boleh memperuntukkan lebih banyak wang untuk pembinaan sekolah di luar bandar agar jurang perbezaan antara bandar dan luar bandar semakin kecil. So, perenggan ketiga ni yang melayakkan dia untuk dapat tahap 3. Kalau boleh keluar pendapat lagi canggih lah, tapi ini pun sudah cukup untuk tahap 3 ya. Okey, baik. Dan teacher nak terangkan bahawa untuk soalan kebat, dia mesti ada ciri-ciri ni ya. Dia huraian dia mendalam. Kalau perlu rajah, soalan minta rajah, minta bagi rajah yang detail, okay. Dan kalau kita boleh bagi data, nombor ke apa ke kan, bagi bukti jika sesuai. Kemudian idea kita mestilah idea rasional bernas, iaitu idea ekonomi, bukan idea bahasa Melayu. Okey, dan kita nak naik tahap 3, kita perlu beri kesimpulan atau cadangan. Dan yang ni yang sangat penting, iaitu murid berjaya menghubung kait pelbagai tajuk. Tajuk 1 dengan tajuk 3, tingkatan 4 dengan tingkatan 5. Tu memang excellent lah, memang kebatnya student lah. Dan kalau boleh kita kaitkan isu-isu semasa jika sesuai. Sebab itulah murid yang belajar ekonomi kena selalu tengok berita. Baik, itu saja daripada teacher, dan teacher harap ia membantu Clarice dan boleh kongsikan ini kepada rakan-rakan anda semua. Teacher harap murid-murid di luar sana akan lebih faham teknik menjawab soalan kebat. Jangan lupa untuk subscribe channel teacher, tekan loceng supaya anda dapat notifikasi video-video terkini teacher. Okey, dan teacher mohon anda share link ini kepada rakan-rakan anda satu Malaysia supaya ia dapat membantu seramai murid yang mungkin. Okey, dan teacher doakan anda semua berjaya dalam SPM. Dan juga ilmu itu hidup dalam diri anda. Ilmu ekonomi ni akan membawa anda kepada pekerjaan yang menjamin masa depan anda. Okey, baik, itu saja doakan teacher, dan teacher doakan anda semua cemerlang dalam SPM. Amin. Terima kasih.